Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Anda sedang berada di mana? Kami sedang berada di pusat operasi NGO Sahabat Amal Care, dan kita sekarang sedang berada di Dewan Sayyidatina Asma, yang dah lama pun sebenarnya yang dah lama tidak beroperasi. Tapi selalu menjadi pusat operasi kita. Tuan-puan sekalian, ini Dewan Sayyidatina Asma atas pejabat kami lah, pejabat Hijrah Excel Sdn Bhd, pejabat NGO. Jadi ini sebenarnya bawah ni kita buat dewan. Biasa kalau tak ada bukan kerana PKP, tuan-puan sekalian, memang meriah di sini, kehadiran lebih kurang dalam 1,000 orang. Memang tak muat dalam dewan ni, tapi kita akan pasang khemah sepanjang depan shop lot ni sampai hujung. Khemah mungkin ada 5-6 khemah, situlah boleh muatkan jumlah orang yang ramai. Jadi dah lama kita memang rindukan suasana kuliah. Ni kawasan salah satu bandar. Ni namanya kawasan bandar Senawang. Jadi buat masa ni sebab kita sentiasa aktif program-program kebajikan. Jadi dewan ni memang digunakan untuk aktiviti kebajikan lah. Subhanallah. Kalau boleh tengok ni, tapi tertutup sikit ni, memang nampak macam ni penuh sikit kan. Dewan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Sebenarnya nama tu ialah nama saya pun Asma, lepas tu ambil tokoh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Beliau merupakan kakak ipar kepada Rasulullah. Suaminya juga sahabat Rasulullah, Az-Zubair bin Awam. Kemudian Asma binti Abu Bakar ada anak-anak juga sahabat Rasulullah. Beliau pun sahabat Rasulullah, kakak ipar Rasulullah. Subhanallah, anak-anak juga dan ayahnya juga adalah sahabat karib Rasul, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ada banyak sebenarnya kisah perjuangan sumbangan Sri Kandi Islam Asma binti Abu Bakar. Ini sebagai mukadimah saja ya tuan-puan sekalian. Jadi di sana terus ada kita tampal Asmaul Husna. Start daripada Ar-Rahman, Asmaul Husna sampailah habis lah. Jadi ini adalah suasana Dewan Sayyidatina Asma yang biasanya kita akan aktif buat pengajian-pengajian kuliah percuma untuk asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat, sebenarnya saya nak share antara persiapan yang kami telah lakukan, persiapan yang kita dah buat. Boleh je. Okey, kita dah boleh start. Tuan-puan, kita tengok sini dulu. Saya nak share perkembangan dan nak tunjukkan, bukan nak menunjuk, nak tunjukkan sebab ada yang bertanya progres bantuan ke Kedah. Jadi ini adalah sebahagian sahaja. Sebab sebahagian lagi keperluan barang kita akan beli di Kedah. Tapi bagaimanapun kami dah buat persiapan dan persiapan ni kita dah bincang dan tanya pihak sana. Kita dah berhubung dengan YB, dengan pemimpin-pemimpin di sana. Maksudnya dengan wakil-wakil aktivis kita kita akan pergi ke Gurun, Yan dan Kedah. Gurun dan Yan Kedah. Gitu, Gurun dan Yan Kedah. Jadi kita akan turun ke dua lokasi inilah yang banjir kilat yang sangat terkesan. Jadi kita boleh tengok, Ustaz-Ustaz dah boleh ni. Antara barang keperluan kita bawa adalah bantal. Memang ini yang kita dapat daripada sana lah, sebab ada yang memang hanyut, tak ada apa. Jadi bantal ni sebahagian yang mana muat malam ni. Jadi kita boleh tengok antara yang ini lori ni akan bergerak tuan-puan sekalian. Ini lori ini, Masya Allah,
Boleh tengok daripada tepi. Ini lori ni, lori 3 tan. 3 ke 5 ni Ustaz? 3 tan ke 5? Ni lori 3 tan ni. Dek, sana dek. Lori 3 tan ni adalah hasil daripada infak sumbangan wakaf tuan-puan. Jadi memang kita dah beli lebih kurang dalam 3 bulan lepas, 4 bulan lepas macam tu. Hasil infak, hasil sumbangan kalian juga, akhirnya kita dapat beli lori 3 tan. Lori ni dah sangat banyak kita guna. 8 bulan dah. Sorry. 8 bulan. Sebenarnya kita dah mula memanfaatkan lori ini untuk ladang ternak rumah. Macam-macam lah dimanfaatkan. Dan bila ada misi macam ni, jadi kita gerakkan lah. Jadi setiap kali roda berpusing kan, setiap kali digunakan, mudah-mudahan mengalir pahala buat tuan-puan sekalian. Okey, jadi harga lori ni berapa Ustaz? 140,000. Oh, dok mahal mana? Kok ada siapa yang nak sponsor lagi lori? Tak mahal mana tuan-puan sekian? 146,000 sahaja. Bagi orang yang ada 20 juta lah. Bagi kita ni mahal lah. Tapi saya ingat lori mahal 300,000 ke. 146. Jadi ada peluang ya tuan beli, siapa-siapa nak beli besok hantar. Yang ni yang boleh kita modify dah. Nampak tak? Kita dah modify barang-barang ni, dia boleh naik. Saya pun boleh naik Ustaz. Saya boleh duduk sini. Betul. Okey. Ni pengarah operasi banjir kita Ustaz Azmi. Dia memang gitu, dia akan melarikan diri. Encik suami saya dekat dalam. Okey, kita boleh tengok dalam ni sekarang dah ada apa tu Ustaz? Maggi, mi segera. Lepas tu ni air mineral. Dah biskut-biskut dalam sana. Air kotak, biskut. Saya nampak macam beras, benda-benda berat dah masuk. Roti. Okey, sebahagiannya kita dah bawa masuk. Lepas tu sekarang ni bantal-bantal. Tak apa, gerak. Okey, ini antara barang makanan yang kita bawa dari sini. Memang kita tahu bansai belum cukup. Okey, kita nampak ada beras, ada biskut-biskut, inilah ada roti dan sebagainya. Ini bukan kami mandai-mandai sedia. Kita dah bincang dengan YB Azam, dengan beberapa pemimpin tempatan di sana. Apakah barang yang cadangan untuk kita bawa. Jadi selebihnya kita bawa cash lebih kurang dalam 100k. Hasil sumbangan orang ramai. Ini pun belanja ni pun dah melibatkan dalam 50k. Jadi kita bawa juga cash 100k tu untuk cari barang di sana. Antaranya kat sana nanti. Okey. Kita akan cari dapur gas, periuk, sebab ada orang kehilangan terus barang-barang keperluan untuk masak dan sebagainya. Okey, tuan-puan sekalian. Dan antara perkara penting, sebab kita dah pernah ada pengalaman masa banjir dulu. Kita dah ada pengalaman banjir di Pahang, di Raub dan di Pahang lah. Kita turun masa tu, sumbangan orang ramai tak kurang daripada 500,000 dan memang kita manfaatkan sungguh-sungguh masa di Raub Pahang. Jadi daripada pengalaman, lepas tu ada lagi banjir Johor dan beberapa pengalaman misi banjir. Antara keperluan adalah kit ibadah. Jadi contoh kit ibadah kita buat lelaki dan perempuan. Kita tengok kit ibadah lelaki tuan-puan sekalian kita sediakan. Okey, ini adalah kita bagi kopiah. Lepas tu ayam serama. Bagi ayam serama. Kita bagi ayam serama seekor. Okey, kita ada bagi kain plekat, lepas tu sejadah. Dan Al-Quran satu seorang. Al-Quran terjemahan tuan-puan sekalian. Memang saya bila ada pihak nak menyumbang Al-Quran, kita minta terjemahan supaya mudah. Siapa yang tak ada wuduk terus boleh pegang, tak ada masalah. Jadi yang pink ni perempuan lah biasanya. Yang coklat ni lelaki. Cantik, Al-Qurannya jelas. Sebab memang ada permohonan, permintaan. Bila kita tanya pada mangsa, kalau ada Al-Quran boleh, sebab Al-Quran dah tenggelam apa semua. Jadi tuan-puan sekalian, ini adalah keperluan untuk perempuan. Jangan jealous lah pula anak lelaki, sebab perempuan macam lebih kan. Okey, sejadah, lepas tu kain telekong percuma. Kemudian ada tuala wanita. Lepas tu tengok, kita ada beli juga seluar kecil. Sopan sikit kan seluar kecil. Okey, seluar kecil wanita ini nampak ni. Sebab ramai yang cadangkan, Ustazah belilah seluar kecil ni. Lepas tu dengan Al-Quran. Itu untuk set wanita. Lepas tu ada set untuk pembersihan diri. Setiap maksudnya kita bagilah mana yang kita tanya. Contoh rumah ni ada berapa orang? 5 orang. Jadi perlu tak macam alat-alat membersih diri? Kalau mereka perlu, kita bagi. Kita bukan mari bagi-bagi je. Sebab itu bila kita sampai, tim kita yang akan bergerak ni lebih kurang dalam 20 orang. Bukan 20-30 orang sebenarnya. Semua ni dapat kelulusan polis dah kelulusan pun pihak sana. Kita dah ada bomba. Kita akan bergerak dengan bomba.
Bomber bomber berapa? 4 jentera bomber. 4 jentera bomber. Maksudnya 4 lori bomber. Kita akan bergerak dengan 4 lori bomber. Mereka ni adalah sukarelawan, bomber sukarelawan Gombak. Jadi, tuan-puan sekalian, sebab apa kita turun dengan bomber? Bila turun dengan bomber, kerja pembersihan lebih cepat berganda. 2 kali ganda, 3 ganda. Kalau kita buat sesama kita ni, mungkin sehari boleh bersih 10 buah rumah. Tapi bila bomber, ada lagu kan bomber tu kan, bomber penyelamat macam mana? Ustaz ni lagi tak tahu. Okey, bila bomber, kami bawa alat-alat bersih, penyapu apa semua rumah-rumah ni. Tapi kalau bomber mungkin 40 buah rumah sehari. Sebab bila dia guna pilih bomber tu, dia guna pipe dia tu laju je. Sekejap. Okey, kita tengok alat pembersihan. Ini semua tuan-puan sekalian hasil infak tuan-puan. Hasil infak kalian semua kita dapat beli ni dan kita sediakan juga cash nanti. Okey, untuk kebersihan diri, nampak ni ada sabun. Mungkin ada yang kata ustazah kenapa nak buy Muslim First. Saya harap fahamlah ya, kita beli yang mana murah, bukan kita kata Muslim tu mahal, tapi mana yang mudah tu kita dapat. Kadang-kadang serba salah nak tunjuk barang. Ustazah no, buy Muslim First lah. Okey, nampak tak ni? Mana yang ada. Okey, lepas tu tuala. Lepas tu ada selimut tuan-puan sekalian. Selimut ni memang sedap ni. Kan nampak selimut lama gitu. Okey, gitulah dia. Ini laki perempuan semua dapat. Nampak tak ni? Jadi kita sediakan kit ni sebanyak mungkin, ada yang dah angkut. Jadinya mana yang tak cukup, kita akan tambah di sana. Okey, nampak kan tu roti-roti tu? Sedap tu. Biskut gula. Nak kena biskut gula, roti. Lepas tu nampak tak alat pembersihan yang kita akan bawa? Okey, contoh tu apa dia, Ustaz Ridwan? Sihat dah Ustaz? Alhamdulillah. Okey, ni peti ni orang kuat ni. Ini untuk water jet. Ini water jet. Yelah, kita pun ada standby water jet beberapa lah untuk mempercepatkan proses pencucian. Tahan 3 jam. Oh, tahan 3 jam? Maksudnya dengan wire lah. Okey. Okey, betul. Lepas tu, ingatkan ni charge wireless. Kagum pula. Okey, ini kan mau batang-batang ni, wire-wire, nampak tak? Ni banyak lagi lah sebenarnya. Penyapu-penyapu, tengok diorang dah ready dengan ni. Saat kita dah ada pengalaman hari tu, belajar pada pengalaman. Okey, ni roti ni memang sedap ni, roti jemput. Ini by Muslim First ya. Memang bakery ni daripada Nasir. Betul. Roti Haji Nasir. Memang sedap ni. Saya Encik ambil siap-siap. Bukan saya nak ni. Boleh. Okey, kemudian apa lagi barang? Encik, apa khabar Encik? Lama tak jumpa. Baik, Alhamdulillah. Isteri Encik apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Subhanallah. Sekarang isteri Encik dekat mana? Isteri sekarang sedang sibuk untuk urus banjir. Masya Allah. Dia pun urus banjir juga. Encik di sini? Isteri di mana? Isteri di mana-mana. Oh, di mana-mana. Encik dihantui oleh isteri. Maksudnya mana-mana. Betul. Encik jumpa macam je isteri. Macam ada je. Waalaikumsalam macam-macam. Muka saya macam muka isteri Encik. Encik sendiri rasa macam, kadang-kadang rasa tak macam serabut sebab kat rumah nampak isteri, kat tempat kerja nampak isteri, di mana-mana dihantui. Tak serabut, seronok. Seronok. Lebih-lebih kita bercakap. Okey. Kalau tak dengar cakap 1 jam, 2 jam sehari memang rasa tak kena hidup. Oh, 1 jam boleh. Okey, subhanallah. Jadi misi banjir ni Encik mungkin memakan masa berapa hari? Dia target sekurangnya 3 hari lah. 3 hari, 4 hari. 3 hari, 4 hari. Maksudnya hari ni, esok Sabtu, Ahad, Isnin, mungkin Selasa balik. Kita tengok ya keperluan. Kadang-kadang macam yang lepas, bila nampak banyak lagi yang perlu, yang yelah. Dulu memang rancang pun 3-4 hari tapi sampai seminggu. Jadi mungkin ada yang balik dulu, ada yang stay, ada yang gilik, tim kedua datang. Okey, jadi Encik ni barang apa? Encik nak bawa ni, yang kita akan bawa ni. Sebab kita punya mangsa tu semua pelbagai lapisan masyarakat. Betul. Ada yang sakit, ada yang tua. Ni ada pampers untuk orang yang dah. Ni antara pampers ni. Lampin. Encik, saya takut ada orang salah faham. Orang ingat ada orang baru follow kan, tak tahu Encik ni suami saya. Jadi ni duduk dekat-dekat ni sebab suami isteri ya. 16 tahun lepas kita dah nikah kan. Okey, kita ada pampers orang tua, tuan-puan sekalian, tengok. Kita bawa sebab ini antara permintaan di sana. Ada ramai rumah-rumah yang terlibat itu adalah yang ada jaga berumur, jaga warga emas. Lepas tu kita ada bawa sabun. Di sana nanti kita akan bekalkan
tong gas bersama dapur. Ya. Sebab macam pengalaman di Raub Dia dulu. dulu keperluan ikut keperluan. Bila ya. banjir banyak yang hanyut. Hanyut maksudnya bahkan kita beli kuali kita Kuali, beli betul, periuk. Lepas tu yalah. Bantal banyak. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, itulah di antara kita tengok pampers kanak-kanak pun ada. Lepas tu susu, kita ada bawa susu untuk baby apa semua. Sebab bila sampai sana nanti barulah kita boleh nampak situasi sebenar. Jadi insya-Allah kami anggarannya paling lambat 9.30 malam ni bertolak daripada Seremban ke Kedah. Kedah ni setengah jam sampai kan? 15 minit ke kan? Kalau tak jam 15 minit. Biasanya 6 jam kan Encik? 7 jam. Lebih kurang 6 ke 7 jam. 9.30 jadi dalam pukul apa? Oh, ada yang kata nak ikut. Sebab nak... Ya, Masya Allah tuan-puan sekalian. Sebenarnya kalau tak ada PKP semua ni, memang sebab ketat juga kami ni bila nak pergi, nama-nama yang berdaftar kena pastikan 2 dos. Lepas tu kita ni yelah semuanya nama tu betul-betul di bawah NGO. Ada pihak luar. Yelah bila misi ni ada je pihak-pihak luar yang nak join sama. Macam pihak surau, pihak masjid, memang kita tak boleh. Sebab yang betul-betul dibuktikan di bawah kita, sebab kita boleh kontrol betul-betul SOP dan sebagainya. Jadi kita dapat kerusan daripada polis ini, kita dapat kerusan juga daripada sana. Kita dah berhubung dengan YB di sana, berhubung dengan pemimpin di sana untuk menerima, dan insya-Allah kita akan jaga betul-betul segi SOP. Kita pergi betul-betul nak membantu dan menyampaikan amanah ramai orang yang memberikan sumbangan melalui NGO Sahabat Amalcare. Selepas dalam proses ni pun bersama Sabrina pun tahu, kita akan sentiasa bagi report berapa sumbangan kita terima untuk misi banjir dan apa yang kita dah keluarkan, sehinggalah kalau jumlah contohnya kita terima 300,000 ataupun 500,000, jumlah yang sama juga kita akan gunakan dan manfaatkan. Sebab tu kita ada bawa cash untuk kita bagikan, tengok keadaan rumah, keperluan isi rumah. Mungkin ada tu kita bagi satu sampul, kita sediakan RM200. Mungkin ada rumah yang kita bagi satu sampul, tengok keadaan. Anak ramai apa semua, mungkin 2 sampul, 3 sampul. Jadi semua itu sebab kita tak tahu maklumat masyarakat di situ. Sebab itu kita berhubung dengan pemimpin tempatan, dengan JKK, dengan MPK, dengan kita berurusan dengan agensi-agensi yang memang sedang bertengku lumus di sana. Jadi kita ni backup saja. Tapi pemimpin di sana kan, pihak-pihak berwajib di sana telah pun memberi pelbagai bantuan. Jadi mungkin adalah yang mana-mana tu kita dapat maklumat, kita bekerjasama dengan sana. Jadi mereka bagi tahu situasi sebenar, orang yang betul-betul memerlukan dan sebagainya. Okey, ini dah boleh dah angkat-angkat ni. Okey, saya sebenarnya nak share ni, Dek. Kamu pergi juga malam ni? Oh, Sabrina pergi, kamu pergi. Kamu dua lah. Bodyguard pergi ya. Saya panggil dia bodyguard sebab dia tinggi tau. Main sini je, Dek. Ni dia macam jadi bodyguard saya tau. Nampak tak? Bukan sebab saya rendah ya. Tapi inilah antara keistimewaan. Sebab tu kalau macam usher saya ke kan, tu jadi macam, okey, kamu jadi bodyguard. Saya rasa macam, wow, selamat. Macam tu. Okey, Dek. Terima kasih. Subhanallah. Kita ni bila bergerak, tengok kenderaan yang terlibat, yang akan bergerak daripada sini ialah semua kenderaan ni adalah hasil infak tuan-puan sekalian. Hasil infak, hasil wakaf. Ada yang wakaf sebiji, ada pihak yang wakaf sebuah. Tuan Hassan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ni. Tak payah ni. Ada satu van ni panjang sebenarnya. Oh, ni ada yang duduk nanti kat sini. Okey, kita boleh tengok van ni kan, dia boleh muat 18 orang Van ni panjang kan, 18 kan? Van panjang 18 ni. Oh, ini yang pendek sikit okey. Oh, ni yang panjang sebelah ni. Yulah tu. Inilah yang pendek, Dek. Ini anak yang pertama tau. Memula anak yang pertama yang ni. Ada infak hamba Allah. Okey, alhamdulillah. Dan yang ni personal rasanya. Okey, kita boleh tengok. Ya, personal. Ada infak personal datang bawa cash. 130k bawa cash. Ingat tak? Masa tu kena buka lemas. Masa tu
Tuan-puan sekalian, adalah hamba Allah suami isteri datang. Dia bawa paper bag je. Ustazah, kami nak menyumbang sikit. Oh, sikit. Nak menyumbang sikit untuk Ustazah beli van kegunaan. Sebab apa? Van ni bila tak buat misi banjir, masa sebelum PKP kan, kita selalu angkat, nak kata angkat ke? Angkut. Angkat. Pick up. Ambil asnaf, jemput. Ambil asnaf fakir miskin untuk kelas pengajian. Diorang kan tak ada kenderaan apa, kita ambil belajar kelas Al-Quran, hantar ambil mereka check up dekat hospital. Jadi akhirnya kami suami sini datang, dia bawa paper bag je. Dia kata inilah sumbangan, mudah-mudahan bolehlah Ustazah NGO ni, masa peringkat awal-awal dulu ni, dah lama ni. Buka-buka cash money dalam 130k. Terus boleh beli van. Jadi bila cash lagi cepat lah. Ini dia. Van-nya. Lepas tu ini van yang kedua. Ini yang panjang tu boleh muat 18 orang tak silap. Tapi kalau kecil-kecil jawab ni boleh muat banyak sumbat-sumbat. Tapi kalau kerusi rasa 18 kerusi. Jadi yang ni kita dah masuk alat-alat cuci tu semua. Okey. Lepas tu kita akan bergerak dengan 4x4 juga. 1, 2, 3 4x4. Yelah, lepas tu kenderaan. Usah-usah ikut juga. Jadi ada 3 4x4 sebab mungkin ada nak kena redah kawasan-kawasan yang tak boleh diredah dengan kenderaan biasa. Jadi insyaAllah ya, tim semua yang akan pergi ni, mereka ni tuan-puan sekalian. Ni biar nampak tu. Lori kita tu. Yang akan pergi ni kebanyakannya suami-suami orang. Jadi isteri-isteri mereka ni sanggup berkorban tuan-puan sekalian. Kita dah bagi belanja sikit supaya diorang bolehlah tinggalkan isteri tu dengan pesanan COD ya. Macam tu. Memang pagi tadi saya kata, okey, kita bagi allowance awal untuk kamu nak tinggalkan keluarga dengan tenang. Tahu ni hujung bulan. Jadi tinggalkan keluarga, sebagai gantinya mungkin boleh pesan je pada isteri kan kat rumah. Betul tak Ustaz Isa? Awal gantinya. Itulah. Ustaz Isa. Tinggal isteri okey ke tinggal 3 hari 4 hari ni? Saya dah hantar dia balik kampung. Masya Allah. Pinjam van ni hantar balik kampung pagi tadi. Ya. Pinjam van. Pinjam van. Pasal ada anak kecil. Anak kecil umur berapa? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Jadi ada tinggal duit belanja tak? Aduh, saya dah bagi tu. Terpaksa lah bagi. Sebab saya dah pesan. Dah kantoi. Sebab saya dah pesan, kita bagi allowance awal. Bagi kepada isteri, jangan tinggal macam tu je. Kita faham hujung bulan, kita kata sementara tak ada ni COD je. Diorang tak payah masak, diorang tak lagak, penang kan. Jadi kantoi lah. Lepas tu diorang okey lah tu, seronok lah. InsyaAllah balik kampung ya, betul kan. Kadang-kadang kalau sayang isteri tinggalkan. Yelah. Betul. Jadi rindu-rinduan. Gitu. Okey. Jadi kita boleh nampak masing-masing, masya-Allah. Ada yang bujang, tapi mak ayah alhamdulillah faham. Ni Ukhti Farah, selaku pengarah program juga ni, pengarah operasi kita. Okey. Ya. Kita dah maklumkan, semua staf kita dah memang syarat nak pergi pun dah cukup 2 dos. Lepas tu macam-macam lah pengesahan pihak polis, kita ikut semua equipment yang diperlukan. Lagu tu. Semua ni dah makan dah semua Belum. Oh, belum makan lagi. Lepas ni baru kita pergi makan. Okey. Masya Allah. Bila live ni nampak macam makin rajin je belaka. Dia sebenarnya dah tak larat dah. Sebab daripada pagi lagi buat persiapan. Siang cari barang itu ini, pergi sana sini. Packing. Allahu Akbar. Okey, tunjukkan suasana sikit. Lepas tu kita nak ajak. Ada orang tengok tak, Dik? Ada 2,006. Oh, ada. Saya ingatkan tak ada ramai yang. Yelah, masing-masing kan sibuk juga malam-malam. Nampak tak tu? Tunjuk sikit suasana.
Okey, jom kita naik atas lah kejap bawa round. Okey, nampak kan? Ini adalah Dewan Sadatina Asma, Medan Ilmu. Lepas tu, ini pejabat naik atas. Galeri Ustazah Asma, ujung tu. Tak apa, kita tak pergi dah gelap. Galeri tu ujung, nampak tak ada gerobok tu? Ini Dobby, ini pun kedai orang. Jadi kita sewa sini 8 lot. Tapi sebab terasing sikit, ada yang atas bawah, ada yang ni. Jadi Masya Allah. Okay, Puan Hilia follow juga? Ya? Suami okey? Masya Allah. Puan Hilia tinggal 5 orang anak 3. Okey kan Puan? Alhamdulillah. Suami dia chef. Suami dia pada masak. Puan Hilia tadi tu bagi Vietnamese roll tu sedap. Vietnamese roll. Okey, ini kan bila kita naik, atas ni ada 2 pejabat lah pusat operasi kita. Satu ni dah tutup ni pejabat staff, pejabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kamu sepah ni, tak ada sepah alhamdulillah. Okey, tuan-puan sekalian, ini unit. Tapi sekarang sebab kita separuh-separuh. Berapa persen je boleh datang, ramai juga work from home tapi dia orang gila-gila. Ini bahagian unit media ni. Unit media kita ada 6 orang. Lepas tu ni bahagian admin. Yelah, office kita sederhana dengan bajet yang ada tapi alhamdulillah syukur. Ini unit penyelidikan. Penyidikan, ramai unit penyelidikan yang bantu untuk buat kajian, pelbagai kajian. Lepas tu ni unit media, yang perempuan duduk sini, terasing lah dengan lelaki, nampak tak tu dia punya ni. Okey, ini adalah ruang, ruang bilik musyarat yang besar lah. Bila ada, jangan nampakkan sangat yang sepah-sepah. Kalau pandai cover je. Okey, subhanallah. Nantilah ada masa. Tengok ayat ni. Siapa tahu ayat ni? Subhanallah. Ya, ayat wider. Sebab baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Engkau melihat keadaan hamba-hambamu. Saya kan ada debaran sikit kali ni nak tinggalkan anak-anak 7 orang. Tadi salam-salam tu kan. Rasa macam sebab mungkin sebab dah lama tak tinggal kan. Sebab dulu memang selang berapa hari pergi, selang 3 hari keluar. Tapi sebab dah lama tak tinggal dalam tempoh yang agak lama dan jauh. Hari tu tinggal ibadah korban sebab Selangor tak sejauh sangat. Bila nak pergi jauh ni kan, rasa tu lain macam sikit. Jadi kita serahkanlah urusan kita ni kepada Allah. Subhanallah. Okey, manakala ruang pejabat kami pula, saya berada di sinilah. Ini untuk print apa banyak ni? Surat. Oh, surat rentang set. Okey. Jadi 2 orang PA duduk sini Ini pejabat. Okey. Biasa sinilah ruang musyarat, bilik musyarat kecil. Nice je. Walaupun simple but nice. Saya suka ruang ni. Walaupun kecil. Ini biasa kalau ada pihak-pihak tu firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Tunjuk. Salamun alaikum bima sabartum. Ini pun saya bukan hafal banyak ayat-ayat hadis-hadis kan. Firman Allah. Tapi ni antara ayat-ayat yang selalu saya ulang lah. Salam sejahtera ke atasmu kerana kesabaranmu. Ini sebenarnya form board je. Print. Murah je ni. Pilih design. Lepas tu dengan syarikat printing kan. Form board je ni. Berapa Syirah? Sekaki dalam RM4. Jadi yang ni lebih kurang dalam puluh-puluh. Bawah 100 ni. Besar ni. Sama yang tadi tu. Jadi foam board lepas tu tampal je. Masya Allah. Banyak okey kan. Ni orang bagi hadiah. Okey. Ni bilik. Sebaik kamu dah tolong kemas. Kalau tak jatuh maruah Ustazah. Okey. Biasa saya live dekat sini. Alhamdulillah, live dekat sini. Lepas tu ni ruang untuk kerja buat wanita pengikut Dajjal. Nampak tak ni? Ada artikel tajuk dia wanita pengikut Dajjal. Ui, tajuk pun takut, wanita pengikut Dajjal.
Sebenarnya ini adalah penulisan yang diminta oleh pihak penerbitan. Saya antara penulis bersama terbitan di bawah UIA, Unisi Islam Antarabangsa. Sebelum ni dah ada buku yang diterbitkan bersama. Dia macam ni tahu, penulis-penulis gabung. Jadi saya rasa berbesar hati sebenarnya bila pensyarah di UIA maksud beri peluang untuk saya menyumbangkan penulisan. Jadi antara tajuk yang mereka minta untuk siapkan buku berkaitan dengan wanita dan fitnah Dajjal, tajuknya adalah wanita pengikut Dajjal. Jadi dia akan membahaskan tentang ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Tengok ini kita bagi ni je. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita meninggalkan salat, wanita mengingkari pada suami, wanita membaca Al-Quran tanpa memahami dan menghayati apa yang dibacanya, wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, wanita yang murtad, wanita yang suka mengadu domba, wanita yang suka berkata bohong dan menjaga fitnah, wanita yang merasa diri mereka sentiasa benar. Jadi ini dah antaranya. Itulah tuan-puan sekalian, nampak kan? Jadi saya sebenarnya bukan sekadar nampak asyik bercakap je kan. Tapi kerja di sebalik tabir yang lebih berat sebenarnya, yang banyak kena perah otak adalah kerja menulis tuan-puan sekalian. Tapi alhamdulillah tim penyidikan banyak bantu. Okey, automatik kita nak tunjuk Elan ni. Ibadah akikah yang sentiasa kita buat, tengok comel je kan. Ibadah akikah yang sentiasa berjalan di mana? Di ladang ternak ummah. Nampak tak tu? Senyum kambing, senyum lembu. Kita ada kambing, dalam Malaysia ada, luar Malaysia pun ada. Jadi benda ni, ibadah akikah ni berjalan sepanjang tahun. Jika ada kelahiran cucu ke anak ke, bahkan kalau nak buat untuk diri sendiri, mungkin masa kecil mak ayah tak mampu, sekarang baru nak buat, walaupun umur dah 50 pun dituntut untuk kita buat akikah untuk diri kita. Jadi bolehlah hubungi ni. Mana nombor? Duk kat bawah ni. Sebab alang-alang dah buat live tu kan. Rasa angkut dah barang semua tu. Kita makan sikit, lepas tu gerak kan. Okey, jom. Okey, tengok ni. Awak duduk sana. Nampak tak ni? Ada nama Allah Asma'ul Husna. Ada nama Allah Asma'ul Husna. Ini adalah, sebenarnya kan ni meja depan kan. Ini sebenarnya antara ikhtiar untuk saya selesaikan tas menyiapkan buku Asma'ul Husna. Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Memang mencabar sungguh nak siapkan kitab Asma'ul Husna ni. Jadi setiap nama tu dikaji, digabungkan dengan pelbagai rujukan. Ada beberapa kitab yang kita ni. Jadi kadang-kadang tu saya pick up lah satu nama. Contohnya Al-Malik. Lepas tu masukkan maklumat apa yang terfikir, apa yang dibaca berkaitan dengan Al-Malik. Jadi kita tengok ni. Kan? Semua ada 99 nama di sini. Saya minta dengan tim penyidikan kata tampal depan meja Ustazah. Supaya bila saya duduk terus nampak. Jadi sentiasa ni, insyaAllah tuan-puan sekalian doakanlah. Kita kalau boleh tahun ni juga kita akan terbit. Tak pedik kejap lagi. Tahun ni juga kita akan terbit kitab Asma'ul Husna. Dan adalah berapa buku. Kan lama dah kan tak keluar buku. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Macam itulah suasananya. Sana tu pantry. Ada gambar Kaabah kan. Dekat surau. Ini pun foam board, tahu tak? Ini stiker. Oh, dia mana lagi murah, Syira? Stiker ke ni? Oh, stiker murah lagi. Ini lebih kurang berapa? Bawah 100? Saya lebih besar. Oh, jadi sebenarnya kita kontak printing, syarikat printing, lepas tu kita bagi design kita nak. Betul-betul. Jadi kami kat sini jimat-jimat je tuan-puan sekalian. Apa ni? Okey, alhamdulillah, subhanallah. Jadi buat tua lah pula sekejap ya. Nampak macam dah tak larat. Ada lampu sebenarnya bawah ni kan. Tapi lampu tak hidup Kami ni di sini ada dapur asnaf tau. Dapur asnaf ni memang masak setiap hari untuk asnaf fakir miskin. Setiap hari masak untuk asnaf fakir miskin. Dapur buka kan? Dapur asnaf. Ada sediakan makan. Jom. Okey. Dapur kita agak jauh sikit. Tapi setiap hari kita masak untuk asnaf fakir miskin. Jadi ada dah asnaf yang tetap datang ambil makanan. Yang mana contoh orang tua duduk seorang. Dan ada yang tak mampu, kita pergi hantar.
Ini pejabat operasi khas untuk NGO Sahabat Amal Care. Atas tu ialah campur-campur unit-unit lain kan. Tengok ni ada lagi barang-barang akan dibawa. Ini. Assalamualaikum. Okey, nampak tak ni dalam ni, Dek? Ini walkie-talkie, beratur walkie-talkie ni walkie-talkie berbaris-baris. Okey, memang ini antara keperluan, memang banyak ni. Lepas tu kita ada bawa first aid ni. First aid? Mana first aid? Oh, ni first aid. Nampak tak ni? Yelah keperluan-keperluan macam ni. Okey, ini pun foam board. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ni dia pecah sikit kan, Syirah? Oh, tak, maksud Ustazah gambar tu. Tapi nampak tak cantik kan? Rindu Kaabah. Ini pun foam board. Lebih kurang bawah 100 juga ni. Ni lebih sikit sebab dia besar sikit. Maksud foam board ni faham ya? Dia nipis je, yang ni je. Dia mungkin ada orang kata ni Ni ada orang bagi hadiah, nampak tak ni? Rabbil fili warhamni wajubunni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'afani. Gitu. Okey, kita nampak ni dia orang ada sediakan nasi. Oh, ni lah kita nak makan malam ni. Okey. Pukul berapa ni Kedai tutup pukul 10 Oh, sekarang pukul apa? 9.30. Oh ya, kedai tutup 9.30 sekarang? Kedai tutup pukul 10. Pukul 10 Nampak tak sebab apa Ustaz tengok macam lapar satu lagi. Dah. Tak macam tiba-tiba rasa macam nak cari benda lain. Tak baik kan? Alhamdulillah, syukur tu. Rasa macam tekak sakit sebenarnya Syirah. Tekak tengah sakit, jadi nak macam sup-sup. Ya, tak berhenti. Ni line keempat. Jadi inilah ruang tempat kerja dia orang untuk NGO. Okey, kita nak pergi dekat ni. Dapur Asnaf. Apa dia? Okey, tak apa. Teruk sangat ke? Okey, Ustaz Adik follow juga. Follow Ustaz Adik. Isi okey? InsyaAllah okey. Kan awak kena tidur luar rumah kan? Okey ke? Oh, rumah. Alhamdulillah okey. Dah bagi dah belanja. InsyaAllah. Suruh dia COD je Ustaz Adik. Okey. Ini dapur asnaf kita yang memang kita masak. Tak apa, Dek. Kamu takut Ustazah sepah. Oh, kamu takut Ustazah marah je. Oh, nanti kita, ini dapur asnaf kita. Tuan-puan sekalian nampak tak atas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah hari ni kita kelang kabut. Sebab apa tuan-puan sekalian? Macam gelap sikit kan? Hari ni kita potong daging untuk bagi pada asnaf. Banyak. Rasanya berapa ekor kan? Ui, macam tak ada kesan apa-apa ni. Rasanya ni memang banyak ni Oh, memang banyak yang dah meninggal dunia. Maksudnya lampu-lampu ni dah banyak meninggal dunia Okey, dah banyak mati ni. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Inilah dapur asnaf, tapi hari ni kan dia macam bau daging sikit. Sebab rasanya kita potong lebih kurang dalam 10 ekor kot. Berapa Ustaz Ridwan hari ni potong daging? Potong daging hari ni dalam 15 ekor lembu, kambing. Lembu ada juga kan? Okey, hari ni 15 ekor kambing. Lepas tu ada lembu yang kita potong kecil-kecil. Dan hari ni ramai asnaf datang ambil. Jadi alhamdulillah, sebab itu dia orang macam agak penat hari ni tuan-puan sekalian. Daripada pagi duk potong daging, potong. Lepas tu agikan pada asnaf. Ada yang asnaf tak ada datang, pergi hantar ke rumah. Macam nak marah pula Ustazah kan. Lepas tu pergi cari barang pula. Lepas tu packing. Inilah mereka yang sanggup berkorban susah payah. Tim ni memang, saya pagi-pagi bila mula pagi tadi kan untuk meeting, saya kata saya syukur sangat pada Allah. Allah hantar kamu semua yang sanggup korban masa, tenaga, walaupun gaji tu tak adalah tinggi sangat, tak setimpal. Saya kata apa yang kamu korbankan untuk kerja dakwah, untuk kerja amal ni, tinggal isteri, tinggal suami kan, suami pun berkorban. Gaji tu sebenarnya bukan tak seberapa, memang tak ada nilai pun dengan pengorbanan dilakukan. Hanya Allah saja yang mampu membalas. Tapi sedikit gaji bulanan tu adalah sebagai komitmen saja. Tapi mereka ni
kerja sampai malam, kadang hujung minggu, tapi tak ada pun klaim OT ataupun apa-apa mengharap. Subhanallah, alhamdulillah, Allah datangkan orang-orang yang nak bersama-sama ikhlas dalam perjuangan ni. Jadi bukan mudah ya mereka ni buat kerja kotor macam semalam, sembelih lembu dalam berapa ekor, banyak agak 20 ekor, 30 ekor. Sembelih-sembelih dengan kerja kotor apa semua. Lepas tu balik sampai lewat malam, pagi ni sambung potong untuk apa? Menjalankan tugasan ataupun amanah tuan-puan buat ibadah korban hari tu. Kan ibadah korban hari tu memang ada yang kita simpan dalam kontainer sejuk beku sebab kita tak mampu nak agihkan lagi. Jadi kita buat secara berperingkat. Potong-potong daging, lepas tu agihkan pada asnaf, bukan di Negeri Sembilan saja. Selangor, dan kita hantar daging korban yang tuan-puan buat hari tu, seluruh Malaysia dapat. Setiap negeri paling kurang dapat 30 ekor. Terengganu dapat dekat 40, Kelantan dapat dalam 40 ekor, Kedah, semua negeri dapat termasuk Sabah Sarawak. Jadi alhamdulillah tu yang kita berperingkat nak habiskan jumlah korban hari tu. Ini memang diorang potong daging tadi ramai-ramai. Tak apa, Ustazah tak marah. Oh, dia kan main lagi. Ustazah jangan, takut saya marah datang saya pah. Tapi kita dah faham dah kerja ni. Okey, tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Sekadar itulah perkongsian daripada kami untuk misi banjir Kedah. Doakan ya tuan-puan sekalian, doa kalian mengiringi perjalanan, doakan keselamatan pergi dan balik. Kalau kita rasa penat, kita rasa sedih, kita rasa bimbang, tapi sebenarnya di sana, Masya Allah, dekat sana tuan-puan sekalian, mereka lagi dalam keadaan, ada yang hubungi kami, kan Ustazah tolong, sedih sangat, dah lah tengah positif, tengah kuarantin, tengah sakit, hilang kerja, tiba-tiba datang banjir, dah lah pucuk pendapatan dah hilang lama, tiba-tiba pula hilang pula banyak peralatan rumah, hilang sekelip mata. Jadi sekurang-kurangnya mudah-mudahan mana yang kita dapat jumpa besok, lusa, tulat ni bolehlah meringankan sedikit beban mereka. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih, mohon maaf salah silap dan kekurangan. Sehingga kita jumpa lagi, akan sambung esok. Kita akan buatlah kan laporan, kita akan interview pemimpin-pemimpin di sana insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai apa? Ramai mendoakan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Anda sebenarnya bersama dengan kami. Walaupun dari sudut fizikalnya tak ada, tetapi infak, doa atau apa sekalian mengiringi kami. Infak walaupun RM1, anda sebenarnya bersama dengan kami. Dan insyaAllah kita amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Ya Allah, takut, saya memang takut. Daripada semalam lagi dah sebut pada staff ni, pada accountant ni, mana tengok berapa duit masuk untuk ni, dan kita betul-betul kena gunakan untuk banjir. Sebab itu harapan orang yang beri infak ni. Okey, tuan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berehat, insya-Allah. Kami adalah tangan, nak bercakap lagi Ustazah. Kami adalah tangan dan kaki anda. Maksudnya anda tak perlu pergi ke Kedah, tak perlu pergi ke Gurunyan, tapi kami wakil, insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Okey. Ai. Tak bawa, tak apa, it's okay. It's okay, it's okay. Tak apa, awak jalan-jalan je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lelah. Cantik cincin. Tahu lah, dia kena ada tu. Jadi dia penting makin. Makin dia punya. Hi, say hi. Bismillah. Janji dalam